Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam. Kita bertemu Kita sambung program selepas pasca tingkatan 5. Tumpuan kita hari ini adalah bab 3. Bab 3 ni antara bab yang paling kerap disoal paling kerap disoal selain pada bab 2. Dan kalau kita tengok tahun lepas yang disoal ialah 3.4 3.4, 3.3 lebih kurang aja. Tahun ini pelajar kebanyakan negeri meletakkan tajuk 3.3 yang di-Pertuan Agong, macam mana yang di-Pertuan Agong dilantik. Dan kita jangan tinggal 3.4, nanti cikgu akan tunjuk. Jadi macam mana kita nak pergi jauh? Jom kita tengok soalan percubaan. Dan kalau kita nampak soalan percubaan ini pelajar, nampak sini kebanyakannya ialah 3.3. Kuasa yang di-Pertuan Agong pemilihan 3.3 Kedah Negeri Sembilan, SPP Sabah Putrajaya dan Selangor. Jadi kita tahulah apa yang kita nak baca, apa yang kita nak buat. Macam mana caranya? Kita tengok soalan-soalan daripada negeri-negeri secara perlahan-lahan. Jom kita tengok tahniahlah kepada cikgu Roainon yang telah buat soalan ini. Kalau kita tengok Terengganu tak ada Sabah, Terengganu tak ada. Sabah jelaskan peranan. Peranan kita nampak di situ peranan yang di-Pertuan Agong dalam ni dah 3 kuasa tu diambil satu-satu. Sabah kuasa eksekutif, kuasa perundangan, kuasa hakiman. Jadi sini pelajar kena pandai bezakanlah. Sistem raja masih relevan. Soalan kebat tinggi ni berikan komen anda. Kita tengok seterusnya soalan mana ni. Soalan daripada Johor. Ni ciri demokrasi. Ini badan perundangan nyatakan 2 kepentingan pilihan raya. Dia pairkan 3.4. Ni 3.4 pelajar. Kita nak pergi 3.3 dulu pelajar. Nanti baru kita masuk 3.4. Bagaimana yang di-Pertuan Agong dilantik? Ini 3.3 pelajar. 3.3 kuasa. Jelaskan peran dalam kuasa perundangan. Kita nampak di situ Naik lagi. Kita nampak ini 3.4 sebab 2 bentuk kebebasan. Ini soalan mana ni? Kelantan, Kedah, 2 peranan Majlis Raja-Raja, 3.2 pelajar. Jelaskan kuasa YDPA dalam pelantikan jawatan penting. Ini kita tengok hakim, peguam negara, audit dan sebagainya. Kedah, ini 3.3. Kita tahu ini, tahu dulu pelajar okey. Negeri Sembilan, fungsi Majlis Raja-Raja, 3.2. Bidang kuasa yang di-Pertuan Agong, ini bidang kuasa 3 dia tanya pelajar 3 kena tahulah. Negeri Sembilan, SPP dan sebagainya. Jadi kita dah tahu soalan dalam buku teks pelajar. Kalau kita nak buka, tadi ditanya sedikit tentang Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ni pelajar boleh tengok muka surat 44. Jelaskan fungsi Majlis Raja-Raja. Ini kita nampak di sini. Dulu Negeri Sembilan dia dah tanya dah ni. Jelaskan fungsi Majlis Raja-Raja. Ini muka surat 44, muka surat 45. Kena tahu fungsi Majlis Raja-Raja. Muka surat 46, bagaimana yang di-Pertuan Agong dilantik. Ini paling banyak pelajar bagaimana yang di-Pertuan Agong dilantik 9 Majlis Raja-Raja 9 raja, Majlis Raja-Raja kaedah dan sebagainya. Okey. Dan kalau kita tengok di sini pelajar, inilah kedudukan yang di-Pertuan Agong. Kita tengok dari segi apa? Pelajar kena faham dari segi kuasa eksekutif, melantik ni, kuasa perundangan dan juga kuasa kehakiman. Jadi kita nak tengok satu soalan ataupun 2 soalan untuk part 1 ni. Kita nak tumpukan kepada 3.3 dulu. Cuba kita tengok dalam part 1 ni. Kalau kita nak tengok 3.3, ini bab tingkatan 4. Kita nak pergi bab tingkatan 5. Bawah sikit lagi pelajar. Down sikit lah
kita nak pergi. Cikgu suka tengok bahan sahabat kita ni bina agak kemas juga. Tengok bagaimana yang di-Pertuan Agong dilantik. Bagaimana, kalau kita tengok di sini pelajar, di mana kita nak garis, bagaimana ni cara lah kita kena faham ini ialah cara. Bagaimana yang di-Pertuan Agong dilantik. Tadi cikgu dah bagi tahu dah. Di sini antara jawapan-jawapan nak bincang secara detail tak? Dua markah ni mungkin pelajar boleh rujuk skema. Di sini kita ada fungsi majlis, raja-raja, kita ada kaedah tertentu daripada 9 raja-raja Melayu, 5 tahun secara bergilir-gilir. Tengok pula 5 tahun secara bergilir-gilir. Ini mana-mana jawapan kita boleh ambil pelajar. Dia nak 2 markah saja. Yang di-Pertuan Agong meliputi kuasa eksekutif, perundangan, kehakiman. Dia soalan ini jelaskan. Yang tanya tentang kuasa perundangan saja. Jadi di sini pelajar kena jelas dan fahamlah dalam kuasa perundangan paling mudah ada kata kunci di sini ialah darurat. 2, memperkenankan undang-undang, menjaga hak keistimewaan orang Melayu dan lain-lain. Ini contoh cikgu bagi. Ini antara yang paling mudah untuk pelajar ingat dan bacalah. Okey. Kebat, mengapa Raja Perlembagaan perlu dipertahankan? Berdasarkan pelajar. Soalan ditanya berdasarkan petikan. Jadi nak tak nak kita kena tengok kepada petikan ni. Petikan sini supaya pelajar dapat. Dan dalam petikan ini dia ada markah pelajar. Apa jawapan yang boleh kita ambil? Ini benteng penghalang daripada memudahkan apa? Golongan imperialis melakukan penjajahan mutlak. Benteng memelihara adat dan undang-undang Islam. Kita nampak dah dapat 2 markah dari sini. 2 markah kita nampak di situ. Lepas tu apa kita nampak? Mengekal satu bentuk penjajahan tidak langsung, dan pelajar juga boleh ambil jawapan daripada luar lah. Jadi sekurang-kurangnya dah ada 2 atau 3 jawapan daripada sini. Ini soalan Perak. Soalan Melaka, kalau kita tengok soalan Melaka, maklumat yang terkandung, nyatakan maklumat yang terkandung. Yang ini terus kita nak pergi kepada, kita tengok skema pelajar. Maklumat yang terkandung. Apa yang dia kata sini? Dia kata tentang kedudukan Agong ni unik. YDPA dipilih oleh di kalangan raja-raja Melayu. Memerintah 5 tahun. Sama lebih kurang macam soalan Perak pelajar. Dan kalau kita tengok di situ lepas tu dia tanya lagi apa soalan yang kedua yang ditanya. Yang ditanya soalan kedua ialah peranan yang di-Pertuan Agong dalam pemerintahan negara. Ini peranan ini meliputi kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman. Daulat tuanku, raja dan rakyat berpisah tiada. Orang cantik ni gambar yang di-Pertuan Agong ni. Jadi kita nampak apa fungsi raja dengan rakyat ni. Kita nampak ini juga boleh kaitkan dengan isu semasa. Dan kalau kita tengok kepada skema yang ada pelajar kita nampak di sini raja dan rakyat berpisah tiada sebagai sema imbang, kemakmuran, kestabilan, pohon akar dan sebagainya. Jadi pelajar, dalam subtopik ini, cikgu sekali lagi cikgu ingatkan, tumpuan kita ialah kepada bagaimana yang di-Pertuan Agong ini dipilih. Kita baca di sinilah yang di-Pertuan Agong dipilih ni di kalangan 9 majlis raja-raja, kaedah, dan kita tahu juga tentang kuasa yang di-Pertuan Agong dari bidang eksekutif. Eksekutif ni melantik lah, macam melantik banyak lah, melantik ketua angkatan tentera. Tadi soalan Perak tadi perundangan, nampak ada darurat,
ada agama, hak keistimewaan, kalau kehakiman melibatkan hakim. Ini salah satu cara bila kita dah faham, kita dah tahu, cikgu yakin anak-anak siap siaga menjelang SPM kita 59 hari lagi. Jadi cukup untuk part 1. Next cikgu akan masuk 3.4. 3.4 ni ialah amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Okey, cukup setakat ini. Pelajar, kita sambung part 2. Bab 3. Tumpuan kita ialah 3.4. Dan kalau kita nak tengok negeri yang soal, contohnya Kelantan, Pulau Pinang, Johor. Ini bahagian yang kedua. Kalau kita tengok bahagian yang kedua, selain bahagian yang pertama kita sentuh part 1 tu ialah tentang kuasa yang di Pertuan Agong. Untuk 3.4 ni pelajar, kalau kita tengok buku teks, 3.4 ialah amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Antara tajuk negeri-negeri pilih ialah pilihan raya. Ini tajuk yang top lah. Apa tujuan pilihan raya ni buat? Ini kita boleh link dengan bab 8 tingkatan 4. Okey, selain pada pilihan raya, pelajar kena tahu juga berkaitan dengan kebebasan asasi. Ada negeri yang soal ini, pelajar ada negeri soal. Nanti kita tengok kebebasan asasi ini, kebebasan apa yang ada pada pelajar. Semuanya kebanyakannya akronimnya huruf K. Kebebasan diri, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, berhimpun, dan kita nampak juga ada penyoalan dalam bab ini berkaitan dengan pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Dia lebih sedikit macam tajuk bab 4. Jadi kita tengok satu-satu badan perundangan pun ada yang soal. Apa itu badan perundangan? Jadi pelajar kena faham, badan perundangan ialah parlimen. Parlimen untuk negeri, parlimen untuk persekutuan, DUN untuk negeri. Dan dalam parlimen ni yang menang dalam pilihan raya menjadi ahli parlimen, dan ada juga ahli dewan negara di situ yang kita panggil sebagai senator. Baik, kita tengok contoh soalan daripada bab ini. Okey, kita tengok antara negeri yang soal ialah negeri Kelantan, tak silap cikgu Kelantan. Jadi kalau kita tengok Kedah, okey, Kelantan nyatakan dua bentuk kebebasan. Dua bentuk kebebasan. Yang ini pelajar tolong tengok huruf K tadi. Kebebasan diri, kebebasan beragama, kebebasan berhimpun. Dapatlah 2 markah je. Jelaskan bentuk. Kalau kita tengok bentuk kebebasan. Okay, inilah soalan kita tadi pelajar. Perkataan di sini. Ini kita nampak kebebasan asasi ialah hak asasi yang dimiliki oleh seorang individu di sisi undang-undang. Ini kita nampak jawapan untuk soalan negeri Kelantan. Mengapa perlu dikawal oleh perlembagaan? Tak boleh lah kita nak berhimpun, mestilah ada permohonan dan mestilah dengan kebenaran daripada pihak polis untuk pastikan keselamatan dan sebagainya. Okey, Kelantan. Tengok soalan mana lagi? Johor, tak silap cikgu. Johor, Perak, Johor nyatakan 2 kepentingan pilihan raya dalam negara. Selain demokrasi, selain untuk kita memilih, dia juga dapat memberi ruang dan hak rakyat itu. 2 kepentingan dapat apa kepentingan? Kesan lah 2 kepentingan pilihan raya dalam negara. Rakyat ada hak untuk memilih pemimpin. Jelaskan fungsi badan perundangan 2. Parlimen, DUN, senator tadi. Okey, ini Kota Tinggi, Perlis, Sabah tak ada. Okey, ada tak lagi negeri? 2. Jadi pelajar, tak banyak apa yang soal yang ini. Jadi apa pun kita jangan tinggalkan. Kita nak baca juga 3.4 ni, pastikan bila kita nak baca itu pelajar, ni Bintulu kedudukan yang di Pertuan Agong, pastikanlah kita jangan tinggal bab-bab tertentu, part-part tertentu, supaya bila kita nak ulang kaji yang lebih berfokus dengan merujuk kepada soalan-soalan percubaan-percubaan, soalan SPM ulangan dan sebagainya. Okey,
Selesai bab 3, cikgu doakan anak-anak terus siap siaga menjelang SPM kita 58 hari lagi.